Ada yang masuk panggung wayang. Masalah dia masuk panggung wayang duduk dekat-dekat tempat yang gelap. Itulah masalahnya. Bila dah tempat gelap, dia buat wayang, wayang tengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral di TV9. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info, janji bermanfaat. Dan bersama dengan saya, Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif. Terima kasih Ustaz bersama dengan saya. Alhamdulillah bang. Bagi pasangan ibu dan ayah, menjadi kemestian bagi mereka menjaga keselamatan, kehormatan pada anak-anak mereka. Betul tak? Betul. Jadi kalau kita lihat dalam Islam, Islam bukan hanya suruh kita ini menjaga maruah ibu bapa. Ibu bapa juga diminta untuk menjaga maruah anak-anak. Itu sebabnya setiap kita ini saling bantu-membantu untuk melengkapi sebuah keluarga yang disebut keluarga sakinah. Itu penting. Jadi insya-Allah kalau ibu ayah jaga maruah anak-anak, anak-anak jaga maruah ibu bapa, insya-Allah keluarga itu adalah keluarga yang terbaik. Baru-baru ni Ustaz, viral Ustaz. Ada satu keluarga ni Ustaz, dia anak dia ni nak pergi first date. Nak jumpa girlfriend dia buat pertama kali Ustaz. Jadi ibu dan ayah ni bawa keluarga yang lain, hantar anak lelaki dia daripada KL sampai ke Taiping. Jadi maknanya ini satu benda yang dipujilah ramai warga-warga net dalam sosial media lah. Dan saya nampak benda tu pun bagus juga. Sebab anak dia lelaki, nak berjumpa dengan perempuan. Mungkin dia nak jaga supaya anak dia ni sebagai lelaki bertanggungjawab dengan siapa dia nak berjumpa. Betul. Saya rasa ini satu perbuatan yang baik Ustaz. Betul, saya sangat setuju. Kita sepatutnya kena pastikan anak-anak kita ini, walaupun Islam menggalakkan kita bertunang sebelum berkahwin, kita berkenalan terlebih dahulu. Tetapi kaedah berkenalan itu mesti patuh syariat. Tidak boleh berdua-duaan. Zaman sekarang ni berdua-duaan, masuk kelab malam, ada yang masuk panggung wayang. Masalah dia masuk panggung wayang duduk dekat-dekat tempat yang gelap. Tapi takkan tengok wayang tempat terang Ustaz. Itulah masalahnya. Bila dah tempat gelap, dia buat wayang, wayang tengok dia. Itu yang tak nak tu. Banyak juga kes macam tu. Jadi oleh sebab itu, ya, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, tolonglah kita ini ikut contoh yang terbaik. Kalau kita nak bagi anak kita berkenalan dengan pasangan dia pun, ibu ayah tu kena ada. Sama ada ayah ke, ibu ke, jangan bagi berdua-duaan. Sebab bila berdua-duaan, Nabi dah bagi tahu, fasyaitanu stalisuhuma. Dia syaitan akan ada nombor 2. Nombor 3, mula-mula dia suruh dekat-dekat, lama-lama pegang sikit, lama-lama dah jadi benda lain. Jadi berjaga-jaga lebih baik sebelum terjadi. Sebab anak kes luar nikah ni pun boleh tahan, meningkat dan meningkat. Macam dulu-dulu Ustaz, dulu kalau macam katakan adalah seorang ni kakak dia nak pergi jumpa dengan boyfriend dia kan. Lepas tu memang kadang-kadang ada orang tua-tua dulu dia benarkan keluar, tapi dia bagi adik kepada kakak tu teman. Betul. Dia ada mahram teman. Ada mahram okeylah. Itu sebab Ustaz Zahar Idrus jawab dalam satu ceramah yang very simple. Ada orang tanya, boleh ke naik motor dengan kekasih? Dia kata, boleh. Dia kata boleh. Boleh naik motor dengan kekasih berdua-duaan. Tapi di antara lelaki dan perempuan tu, tengah-tengah tu mesti ada bapak mertua. Agak-agak lah Ustaz naik motor 3 orang. Maknanya tak boleh lah. Boleh ke nak naik motor dengan kekasih kita? Boleh. Tengah-tengah tu mesti ada bapak mertua. Selesai masalah. Macam tak boleh tu. Dalam Islam ni Ustaz, adakah bercinta tu dibenarkan? Yalah, kadang-kadang kalau zaman-zaman dulu Ustaz lain Ustaz. Mak bapak carikan pasangan. Tapi zaman sudah berubah Ustaz. Boleh ke hari ni Ustaz bercinta dahulu? Islam tu benarkan tak? Islam tak pernah melarang kita bercinta. Pertunangan tu sendiri sudah ada perasaan cinta. Kita jangan nak buat satu hukum, kita nak ikut kita punya nafsu. Hukum ni adalah hukum. Islam mensyariatkan pertunangan. Pertunangan tak boleh sentuh-sentuh. Tak boleh berdua-duaan. Cinta itu mesti dibatasi dengan Islam punya syariat. Yang masalah sekarang ni, cinta didahulukan, syariat dibelakangkan. Itu yang bahaya. Tapi sekarang pengenalan dah berbeza Ustaz. Perkenalan hari ni melalui Facebook, melalui TikTok. Lagi bahaya. Lagi bahaya. Zaman dah Ustaz, zaman dah berubah bahaya pun Ustaz. Iyalah zaman berubah, tapi jangan kita berubah. Abang memanglah berubah sebab abang dah makin tua.
Tapi sekarang ni kita kena ingat, zaman berubah, teknologi makin moden, tapi kita jangan berubah, kena ada prinsip. Contoh, sekarang ni berkenalan secara online, tak jumpa, tapi bahaya bang. Hari ni dia orang buka selai-selai. Mula buka baju dulu. Bolehlah I tengok sekejap, buka satu. Lepas tu buka, lah tak puas lah. Sikit lagi, orang tu buka ni, yang ni rakam, yang ni lah kali jadilah video yang disebar-sebarkan, na'udzubillah. Jadi tolong berhati-hati. Tak kisahlah bertemu ke, boleh sentuh-sentuh, buka-buka haram. Dalam alam maya pun buka-buka hukumnya haram. Dah kena dah, banyak kes dah macam tu. Woi, takut bang. Saya risau tu sebab kita ada anak tau. Kalau tengok zaman-zaman Nabi tu macam mana? Bercinta tu macam mana kan? Ya, para sahabat ada perasaan kepada perempuan. Tu sebab ada seorang sahabat, dia pergi menyorok-nyorok belakang pokok, dia tengok perempuan sidai baju. Jadi dia pun rasa bersalah. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku rasa bersalah lah. Ya Rasulullah, aku dah tertengok perempuan tu, ya Allah. Nabi kata, kamu suka ke dia? Ya, aku suka ke dia. Kamu nak kahwin ini dia? Ya, nak kahwin. Maka Nabi kata, sediakanlah keperluan cincin untuk kamu, jadikan inilah hadiah untuk perkahwinan. Jadi maknanya Nabi benarkanlah untuk tengok. Bahkan dalam riwayat, fanzur ilaiha, tengoklah pada wanita itu untuk kamu tengok kat mana yang kamu minat untuk berkahwin dengannya. Cuma mazhab Syafi'i, dia fokuskan untuk tengok pada wajah dan pergelangan tangan sahaja. Kalau dulu-dulu kita hantar gambar, tengok gambar apa semua, sekarang zaman tu dah tak ada Ustaz. Jadi macam mana cara terbaik untuk kita membatasi pergerakan mereka? Jadi apa yang viral tu, mak apa ikut sekali kan, teman anak pergi dating, first date tu, bagus, itu kena buat selalu. Tapi jangan hari tu je, kena istiqamah lah. Hari ni yang bapak teman, lusa mak pula teman, begitulah sampailah mereka ini bersetuju untuk bertunang kemudian atau bersetuju untuk terus berkahwin. Jadi berkenalan tu kena ada orang tengah lah, sama ada daripada pihak perempuan ataupun pihak lelaki. Jangan benarkan berdudukan, bahaya dulu ni. Anak-anak ni dia ada proses dia, daripada baby, lepas tu jadi budak-budak, jadi remaja. Jadi pemantauan kita sebagai ibu dan bapa ni sampai peringkat berapa yang betul-betul kita kena jaga? Kita ni bukan saja kena jaga daripada kecil, tapi pemerhatian perlu diambil apabila budak sudah mula sampai umur mumayyiz, boleh beza antara baik dan buruk. Situ dah kena pantau dah. Bila balik, lagilah kena pantau. Sebab apa? Masa tu sudah ada nafsu, perasaan sudah ada kepada lain jantina. Jadi masa tu kita dah kena pantau. Kita kena pastikan kita dekat dengan dia. Itu sebabnya ulama ajar, kalau anak sudah masuk remaja, iaitu sudah umur balik, kita kena bersahabat dengan dia. Bila kita bersahabat, kita akan rapat. Maknanya kalau bersahabat tu lebih senang untuk kita. Tapi sekarang ni tak boleh lah Ustaz. Aku bapa. Kenapa aku nak kau nak? Zaman Nabi dah ada dah seorang sahabat, dia terkejut bila tengok Nabi duduk cium cucu, duduk cium anak. Sahabat tu pelik, kenapa Rasulullah kamu cium? Nabi kata, man la yarham la yurham. Kalau kamu tidak menyayangi, kamu tak akan dihormati. Faham tak? Maknanya menyayangi anak-anak tu benda yang sangat penting Ustaz. Penting. Dan kita sayang dan kita pantau. Sebab pemantauan kita tu bukan nak jatuhkan dia, bukan nak rosakkan dia, bukan nak susahkan dia, tapi nak menjaga dia daripada terlibat dengan benda yang tak baik. Kalau katakanlah kita biarkan, jadi apa-apa macam mana? Kita pula kena. Kita pula yang sakit, kita pula yang susah. Tiba-tiba na'udzubillah tengah-tengah ada ramai yang kita jumpa, tiba-tiba dia tuan-tuan dimaklumkan anak dia mengandung, kahwin tak lagi. Dengan siapa? Dengan tunang. Ini masalah dia apabila kita tidak pantau. Jadi tak salah. Apa yang viral tu sangat bagus apabila mak bapak, anak beranak semua teman. Tengok apa yang berlaku kan. So bila ada orang duk tengok, ada mahram yang teman. So kurang-kurangnya selamat masa depan. Pada pandangan Ustaz secara peribadi Ustaz mana bagus Ustaz? Bercinta dulu selepas tu kahwin atau kahwin dulu bercinta Ustaz? Saya pegang dengan istilah pertunangan lebih baik dibuat terlebih dahulu sebelum berkahwin. Maksudnya bercinta dulu, menerusi kaedah pertunangan, mak bapak semua tahu, dalam tempoh itu berkenalan dah betul-betul sampai kita yakin yang kita akan berkahwin dengan dia. Dan kita kalau berkahwin dengan dia, insya-Allah akan bahagia. Maka itu adalah yang terbaik. Sesuatu yang hebat berlaku pada dunia yang moden ini yang penuh dengan social media. Tetapi ada satu keluarga yang membawa anak lelakinya untuk bertemu, first date. Ini mendapat pujian daripada warga net. Jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih. Bersama dengan Sembang Viral, jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami. Terima kasih Ustaz, terbaik. Sama-sama bang.